ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ini cerita tentang ibadah ataupun amal seseorang yang tidak ikhlas. Bila tiba di hari akhirat esok, ini jawapan Allah kepada golongan yang tak ikhlasnya. Atau dia kata, Abdullah bin Hanif Al-Intaqi berkata, pada hari kiamat bila seseorang mengharap amalnya kepada Allah, mana dia nak pahala lah, dia buat amal ni dia nak pahala, sedangkan di dunia ni dia buat amal tak ikhlas, jadi dia nak pahala. Bila dia nak pahala, maka Allah Ta'ala jawablah, tidakkah kami telah membayar tunai pahalamu? Apa yang hang nak di dunia dulu? Nak apa? Nak glamour. Kan dapat glamour dah. Nak apa? Nak orang sebut nama. Kan orang nak sebut nama hang. Nah, jadi apa benda yang hang nak di dunia tu kami bayar. Tapi bila mai akhirat ni kami tak bagi ya. Sebab kami dah bagi di dunia. Sebab tu amal ni kita nak di akhirat tu. Kalau di dunia ni dia balas habis. Sebab tu kena ikhlas. Jangan tak ikhlas. Pasal balik sana habis. Allah Ta'ala kata kami bagi semua. Tidakkah kami telah membayar tunai pahlamu? Tidakkah kami telah memberi tempat padamu dalam tiap majlis? Tidakkah engkau telah terangkat sebagai pimpinan atau ketua? Hang kan duk mengajak buat amal ni pasal nak beri orang angkat jadi ketua. Hang jadi ketua. Lepas tu dapat dah lah jadi ketua tu. Anak apa lagi di akhirat ni tak ada. Ni bahaya ni. Makna dia di dunia ni kita dapat, di akhirat kita tak dapat dah. Ni berat orang-orang yang beramal kerana habuan dunia. Sama ada habuan dunia itu pangkat ataupun harta benda. Jadi di dunia dia dapatlah benda yang dia nak. Tapi bila balik sana Allah Ta'ala sebut, kami dah bayar dah semua. Jadi tak ada apa nak terima di sana. Berat. Betul. Pasal di dunia ni habis dah. Masyhur tu sampai akhirat. Glamour tu sampai akhirat. Tu orang hari ni nak glamour pelik-pelik tau. Dia buat pelik-pelik tau. Nak jadi glamour. Berat. Kadang-kadang dia buat konten merapu tu. Pasal apa? Nak follower ramai ni. Nak dapat duit daripada TikTok ke benda. Nak dapat habis lah. Di sana tak ada TikTok lah sana. Sana TikTok tak ada. Dia ada dua tempat ya, syurga, neraka. Jadi orang yang beramal kerana Allah, dia dapatlah habuan di sana. Tapi kalau beramal kerana dunia, Allah Ta'ala bayar di dunia. Ni ayat surah Hud. Habis yang tu. Seorang hakim. Hakim ni kalau terjemah dia, bahasa Malaysia pun panggil hakim kan. Jadi kalau asal hukum, asal bahasa dia, ha alif ka mim, hakim. Betul? Ejaan dia kalau bahasa Arab mah. Ha alif kaf mim, hakimun. Buka dalam kamu hakim makna apa? Hakim. Tak tahu tak? Hakim. Kalau orang panggil tu hakim tu. Hakim tu makna apa? Orang yang membuat keputusan lah. Orang yang menjatuhkan hukum lah. Dia asal makna hakim ni orang bijak. Tu hakim. Orang yang cerdik ya, hakim ni. Sebab tu kita cerita dah lama dah lah. Ingat tak tahu lah. Yang banyak menentang Nabi ni, salah seorang daripada pembesar Quraisy. Dia keturunan Quraisy juga, tapi dia jadi musyrik. Dia tak beriman lah. Nama dia Abu Jahal. Saya dengar nama tu, Abu Jahal, Abu Jahlin, bapak jahil. Makna dia kalau hak bodoh ni beri dia bapak bodoh. Dia tu dapat gelaran bapak bodoh tu Nabi yang bagi. Sebab dia memang bodoh. Bukan bodoh nega ni. Bak cari makan, cari kehidupan ni dia cerdik. Dia bodoh memilih kufur tu. Dia ni antara orang yang terlibat dalam, orang panggil apa? Picuri dengar Nabi duk baca Quran tu. Salah seorang Abu Jahal lah. Bila malam-malam time Nabi baca Quran, dia akan pi rumah Nabi. Abu Jahal ni. Dia ada 2-3 orang lagi. Salah seorang lagi Abu Sufyan.
Depa ni akan pi mengendak Nabi duk baca Quran. Depa suka dengar Quran tu. Walaupun depa tak beriman dengan Nabi, tapi dia akan pi malam-malam pi dengar Nabi duk baca Quran. Sebab dia tertarik. Kemudian orang Nabi pernah, kenapa hang tak mau beriman sedangkan hang ni duk pi dengar aku baca Quran ni? Nabi tahu. Dia kata sebab aku takut aku ni jadi rendah martabat. Kan dia ni keturunan Quraisy juga. Dia dengan Nabi ni sama level lah. Keturunan tu sama. Bila dia beriman dengan Nabi, dia akan jatuh lah martabat dia tu. Sebab beriman jadi pengikut Muhammad. Tu dia tak mau. Abu Jahal tu. Tu Nabi dia panggil dia Abu Jahlin, bapak jahil. Kalau hang terima Islam tu, mana hang lagi tinggi lah taraf hang. Tapi hang kerana hang duk fikir kata, sat lagi kalau aku terima Muhammad ni, aku percaya dengan Muhammad, beriman dengan dia, aku jadi rendah martabat. Dia tak mau beriman. Tu Nabi panggil dia Abu Jahlin, bapak jahil. Jahil bakso lah. Sebelum ni Abu Jahal ni di kalangan orang Arab, mereka panggil dia Aba Hakam. Hakim lah. Orang panggil dia Aba Hakam. Mana orang yang cerdik. Mari Nabi ni panggil Jahlin, jahil. Sebab apa? Memilih kufur daripada beriman. Patutnya dia pilih beriman lah, dia pilih kufur. Tu Nabi panggil dia Abu Jahlin, jahil. Kalau ikut nama dia betul, orang panggil dia, gelaran dia Aba Hakim. Setengah kata Aba Hakam. Hakam tu hakim lah. Tu seorang hakim, mana orang yang bijak. Abu Jahal ni dia memang gelaran dia, orang panggil Aba Hakam, bapak cerdik. Berkata, orang yang ikhlas ialah orang yang menyembunyikan perbuatan kebaikannya sebagaimana menyembunyikan kejahatannya. Tu kalau nak tahu ikhlas tak ikhlas. Kita kalau buat jahat, nak beri orang tengok tak? Kalau boleh tak mau orang tahu. Betul tak? Macam tu lah kita buat kebaikan. Kalau ikhlas, tak mau beri orang tahu. Seperti mana kita tak mau bagi orang tahu kita buat jahat. Tu tinggi ya ikhlas tu. Kalau boleh buat lagu tu, nombor satu lah. Buat kebajikan, sembunyikan. Seperti mana kita buat kejahatan, kita sembunyikan. Jadi nak tahu kita ikhlas tak ikhlas dari situ. Kalau kita buat kebaikan, nak tunjuk ke orang, tak ada ikhlas. Orang pergi tengok, lain cerita. Tahu tak? Kita tengah duduk sembahyang, dia tengok. Lain lah, bukan kita nak tunjuk kat dia. Ni saja pergi selok tirai, beri dia tengok. Ni nampak over lah. Mana tak ikhlas tu ada tanda dia. Jadi orang yang bijak ni kata, seseorang yang ikhlas ialah orang yang menyembunyikan perbuatan kebaikannya seperti mana dia sembunyikan kejahatannya. Sebab tu kita kalau boleh benda kita buat jahat, kita tak mau orang tahu. Jadi macam tu juga kebaikan yang kita buat ni tak mau orang tahu. Kalau boleh dah orang pergi mengendak juga lantak pergi tapi kita tak tunjuk. Tu nak tahu kata ikhlas tak ikhlas, tengok tapi kejahatan memang kita sembunyi, kebaikan kita nak tunjuk ke orang. Mungkin nawai tu kita tunjuk tu supaya orang ikut kita. Ada orang niat lagu tu, dia tunjuk ibadah dia ni supaya orang lain terikut. Alhamdulillah kalau niat lagu tu. Kalau dia pergi tunjuk ke orang, bukan supaya orang ikut, supaya orang kata dia rajin bungkus tak ikhlas bermakna di hadapan Allah tak ada lah habuan tu. Pasal hang dah tunjuk orang. Kacau. Tu kena buat latihan lah ikhlas ni. Bukan mudah, dia kena usaha. Pendapat yang lain, puncak ikhlas, maknanya yang paling tinggi ikhlas itu ialah tidak ingin pujian orang. Kalau nak tu ikhlas paling tinggi ni, tak mau orang puji. Orang puji ni syok tak? Syok kalau orang puji? Syok lah. Takkan tak syok lah. Syok kalau orang puji kita. Rajin betul lah makcik ni. Jalan kaki mai kuliah. Orang lain semua naik kereta, dia jalan kaki hebat makcik ni. Berasa kembang tak? Kembang berasa hati tu. Pasal syok, benda syok. Jadi kepujian tu semua orang suka. Kalau nak tahu ikhlas ni tinggi, dia tak mau puji tu.
Orang puji ni dia tak sedap hati. Tu kelemahan tu. Bila orang puji dia, dia berasa tak sedap duduk. Ni hebat. Ni kalau puji ni jalan pun tak apa nak betul lah. Pasal apa? Dia syok lebih. Payah lah nak buang ni. Tu kita duk mengaji tu. Puji ni dia ada 4 kategori kan? Betul? Benar ke tak? Puji-puji ni ada 4 jenis kan? Awak lali tu. Lali bertidur. Puji-puji ni bukan ada 4 jenis kan? Kau tak bisa dengar? Biasa dengar tapi lupa. Puji yang pertama dipanggil puji Allah bagi Allah. Allah memuji dirinya sendiri ataupun zat dia sendiri. Kalau istilah Arab dipanggil puji qadim bagi qadim. Puji Allah bagi Allah. Kemudian yang keduanya puji Allah bagi makhluk. Allah memuji ciptaan dia. Rasul, langit bumi ke, matahari ke, apa ciptaan Allah, Allah puji ciptaan dia. Tu puji yang kedua. Puji qadim bagi baharu ataupun hadis. Puji qadim bagi baharu ataupun hadis. Yang kedua. Puji yang ketiga, puji baharu ataupun makhluk bagi makhluk. Kita puji kawan kita. Kita makhluk, kawan kita pun makhluk. Puji makhluk bagi makhluk ataupun hadis bagi hadis. Baharu bagi baharu. Itu puji yang ketiga. Kemudian puji yang keempat, puji makhluk bagi Allah. Makhluk memuji Allah. Kita puji Allah. 4 puji ni. Puji Allah bagi Allah. Puji Allah kepada makhluk. Puji makhluk sama makhluk. Puji makhluk kepada Allah. Puji ni ada 4 jenis ni. Semua puji ni kembali kepada Allah, bukan kat kita. Jadi kalau kita ambil puji yang sepatutnya kembali ke Allah, mari kat kita, ni nak jadi riak bila kita syok tu. Tu cerita tu. Bila kita faham puji ni semua milik Allah, tu kita sebut alhamdulillah bila orang puji kan. Hang rajin, alhamdulillah. Hang ni bagus, alhamdulillah. Sebut alhamdulillah tu makna dia semua jenis puji milik Allah, bukan milik kita. Siapa beri kita rajin? Allah, kembali ke Allah. Siapa beri kita jadi bagus? Allah. Kembali puji tu ke Allah lah. Baru dia tak riak. Tapi duk faham puji tu dapat kat kita. Tu melelong tu. Jalan melelong tu sebab tu. Kembang-kembang tu. Pasal duk faham puji tu dapat kat kita. Sebab tu ikhlas tidak mengharapkan pujian. Puji ke tak puji ke, aku buat juga. Ni orang puji baru nak buat. Orang tak puji dia tak mau buat. Tu nampak sangat tak ikhlas. Tu ikhlas tidak mengharapkan pujian. Kemudian dia kata Zunnun al-Misri. Zunnun ni seorang wali Allah. Ni masyhur dalam ilmu tasawuf. Bilakah orang diketahui bahawa ia termasuk pilihan Allah? Jadi Zunnun ni dia kata, bila seseorang ni tahu bahawa dia ni pilihan Allah. Siapa? Orang ni dia boleh tahu tak dia ni pilihan Allah? Dia. Macam mana nak tahu kita ni Allah Ta'ala pilih? Jawabnya, jika telah menanggalkan istirahat dan dapat memberikan apa yang ada dan tidak menginginkan kedudukan dan tidak mengharapkan pujian atau cacian orang, yakni dipuji tidak berasa besar dan dicela tidak berasa kecil. Ni makna orang ni dah jadi pilihan Allah. Mudahnya dia kata, nak kenal orang ni Allah Ta'ala pilih, dia tinggal istirahat. Kerana berehat-rehat ni dia tak mau. Dia kira nak buat ibadah je. Dan dia akan memberi apa yang dia ada. Kalau dia ada orang nak, dia bagi. Dan dia tak kira benda yang ada kat dia. Dan dia tidak inginkan kedudukan, pangkat yang tinggi dia tak mau. Bagilah pangkat apa pun dia tak mau. Dan dia tak mau pujian. Sebab tu bila orang puji dia, dia marah. Dia kata, hanya nak puji?
Puji buat mana? Dia marah kita puji dia. Dia tak mau. Dan dia tak peduli dengan cacian orang. Orang nak kata apa pun, dia tak berasa kecil hati. Dia tak boleh. Orang puji pun dia tak berasa besar diri dia, berasa kemas tak. Inilah manusia yang Allah Ta'ala pilih. Mana ikhlas tu nak tengok ikhlas duduk situ lah. Ni tingginya ni. Tak berasa apa orang puji, orang caci pun tak berasa apa. Dia duduk lagu tu juga duk buat ibadah macam tu juga dia tak peduli lah orang puji pun dia buat, orang keji pun dia buat. Dia tak berasa apa lah. Kita ni dia berasa bila Tuhan puji. Bila orang caci kita, kita sakit hati. Tu bila orang keji kita tak mau pergi dah Bila orang puji kita duk main selalu. Tu beza kita dah. Jadi tu bukan lagi pilihan ni. Orang yang dipilih Allah, dia ada sifat tu. Bila dia puji, tidak berasa besar diri. Bila dikeji, tidak berasa kecil hati. Dia duduk lagu tu juga, buat ibadah macam biasa juga. Dan dia tak ada masa nak rehat lebih-lebih sangat. Pasal dia nak tumpu ibadah. Itu orang yang dipilih oleh Allah. Kata Zunnun al-Misri. Zunnun ni ulama sufi. Ulama yang pakar ataupun masyhur dalam bidang tasawuf. Ilmu-ilmu hakikat ni power Banyak orang ambil perkataan dia untuk dijadikan, orang panggil apa, kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah dalam bab tasawuf, bab zuhud ni. Tengok dia lah. Dia pun kata lagu tu. Sebab ikhlas ni dia bukan fiqh tau. Dia benda yang melibatkan hati. Hati ni biasanya ilmu batin, ilmu tasawuf. Jadi kebanyakan rujukan kata-kata ni ambil daripada ulama tasawuf. Salah seorang dia ni lah, Zunnun al-Misri. Habis. Ni semua cerita takrif ikhlas. Puncak ikhlas, paling tinggi ikhlas. Lagu tu jadi kalau kita ni buat ibadah, orang puji tak berasa apa, orang keji pun tak berasa apa, tinggi tu ikhlas. Tapi kalau bila buat ibadah orang puji kita masih terasa syok, tu tak ikhlas itu. Tak naik level ikhlas lagi tu. Sebab kita ada perasaan seronok. Kalau tak seronok, tak syok orang puji-puji ni. Tak berasa. Macam biasa juga. Tu payah ke tu? Kan? Payah juga tu. Bukan mudah. Kena usaha lah. Dan benda ni boleh dicapai. Kalau tak boleh capai, tak payah cerita benda ni boleh dicapai. Boleh. Kemudian Adi bin Hatim At-Ta'i berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'maru bi unasin minan nasi yaumal qiyamati ilal jannati hatta iza datau huruf apa tu? Danau. Kelabu iza danau minha. Lepas tu wastanshaku raihataha wa nazaru ila kusuriha. Betul? Wa ila ma a'addallahu li ahliha nudu an isrifuhum anha la nasiba lahum fiha fayarji'una bihasratin wa nadamatin ma raja'al awwaluna wal akhiruna bimisliha wa yaquluna ya rabbana law adkhaltana an-nara qabla an turiyana. Tahu tak? Qabla an turiyana ma araitana min sawabi ma a'dadtahu li awliyaika fayaqulu Allah ta'ala aradtu bikum zalika kuntum idza dakhaltum idza khalautum. Betul? Baraztumuni bil azaimi wa idza laqitumun nasa laqitumuhum mukhbitina tura'una an-nasa bi'a'malikum khilafa ma
tantawi'u alaihi qulubukum hituhumun nasi walam tahabuni wa ajlaltumun nasa walam tajiluni tujiluni betul? Walam tujiluni wa taraktum linnasi walam tatruku li, betul? Walam tatruku li fal yawma uzikukum ilai alima azabi ma'ama haramtukum min jazili sawabi. Pada hari kiamat, kalau kita ambil balik, telah berkata Adi bin Hatim At-Ta'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, beberapa orang yang diperintahkan untuk dibawa ke syurga, dan setelah melihat segala keindahannya syurga serta merasakan bau harumnya syurga, maka diperintahkan untuk dijatuhkan daripadanya kerana mereka tidak ada bahagian di dalamnya syurga. Tuan-tuan bayang, puan-puan lah, tuan-tuan pula dah, puan-puan. Nanti Nabi kata ada sekumpulan manusia ni, dia bawa pergi kat syurga. Tengoklah benda-benda yang ada dalam syurga. Kemudian dia boleh cium bau wangi syurga tu. Bila dah tengok cium bau, tiba-tiba tak boleh masuk, tak ada habuan nak masuk syurga. Tuan-tuan bayang kalau mana? Tuan-tuan lagi, perempuan. Ada kumpulan macam tu. Dia dah tengok benda tu tapi dia tak dapat. Kalau tak tengok tu, dia tak nampaklah keindahan tu. Boleh gagah. Dia tak tengok benda yang hebat dalam syurga ni, dia tak tahu macam mana. Jadi tak terasa sangat lah. Ni dah pergi tengok. Tak tahu. Pergi tengok dah dalam tu macam mana, bau semua tu tengok. Cuma tak ada habuan. Letih. Nabi kata ada kumpulan ni. Itu dia sebut tu. Dia kata tidak ada bahagian di dalam syurga. Maka kembali mereka dengan penjelasan yang tidak ada tara bandingannya. Maknanya mereka ni berasa tak tahu nak habaq lah. Apa masalah tak ada habuan, pergi tengok dah ni. Nak dapatkan penjelasan macam mana ni. Sampailah mereka ni berkata, ya Tuhan, andaikan engkau masukkan kami ke dalam neraka sebelum engkau perlihatkan kepada kami pahala yang engkau beri pada para walimu. Jawab Allah, sengaja aku berbuat itu kepada kamu. Kamu dahulu bila sendirian membuat dosa-dosa besar, dan bila di muka orang-orang berlagak alim, sopan dan taat, kamu hanya riak, memperlihatkan kebaikan kepada manusia dan tidak kepadaku. Kamu mengagungkan orang dan tidak mengagungkan aku. Maka kini aku rasakan kepada kamu kepedihan siksaku, di samping aku haramkan atas kamu kebesaran pahalaku. Inilah golongan yang di dunia ni riak. Jadi Allah Ta'ala akan tunjuk macam ni, perasaan siksa, tengok dah benda nikmat yang akan dikecapi oleh orang ikhlas ni dipertontonkan kepada orang yang tak ikhlas ni, riak. Jadi bila mereka tengok ni, menyesal ni, tak usah cerita. Sebab menyesal ahli neraka sebab masuk neraka. Kalau sekiranya menyesal itu dizohirkan kepada ahli dunia, mati ahli dunia. Nak cerita menyesal ni, menyesal tak tahu nak habaq menyesal mana. Kalau menyesal tu ada kepada ahli dunia ni, mati ahli dunia tu. Contohlah menyesal ahli neraka tak masuk syurga tu, ambil menyesal ahli neraka tu, letak kat kita menyesal tu, mati kita. Dahsyat tak dahsyat menyesal? Macam ni lah orang yang pi tengok dalam syurga tu, macam-macam nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang ikhlas ni. Hang ni tak dapat sebab hang tak ikhlas. Bayangkan perasaan dia dulu. Tu cerita tadi tu. Dia dah pi tengok. Kalau dia tak tengok,
boleh gagah. Betul tak? Pasal dia tak tahu nikmat tu lagu mana. Bila dia hadapi tengok, pasal apa lepa ni dapat aku tak dapat. Ni kata, hang buat ibadah dulu bukan kerana aku. Hang nak tunjuk kat orang kan? Tu. Tunjuk lah. Pi minta pahala kat kawan tu. Pi minta pahala dekat orang yang hang tunjuk tu. Hang nak buat apa? Pi minta lah. Masa tu nak buat apa? Tolonglah hantar saya balik ke dunia, saya nak beramal. Nak beramal apa? Dunia pun tak ada lah. Nak buat apa? Menyesal tu boleh mati tu. Tapi kerana kita dah balik alam sana, dia tak mati lah. Kalau kita duduk di dunia ni boleh mati. Kalau dapat menyesal macam tu. Tapi kerana kita balik ke sana dah, tak mati. Lagu mana? Dia duk merasa menyesal ni selama-lama. Pasal apa? Tak ikhlas. Tu penting lah. Penting lah ikhlas. Jangan jadi kumpulan ni. Kumpulan yang dibawa melihat keindahan syurga, mencium bau syurga, tetapi tidak ada habuan untuk masuk syurga. Sebab amalan yang dia buat di dunia ni bukan kerana Allah, semua kerana manusia, kerana makhluk. Kena latih. Bila mari riak nak buat ibadah, istighfar cepat-cepat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bagi hilang riak tu, baru buat ibadah tu. Masa dia mari berasa nak menunjuk ke orang tu, jangan duk buat, stop tu. Istighfar banyak-banyak. Ingat, kalau aku buat ibadah ni tak ikhlas, tak ada apa aku. Lebih baik aku berhenti dulu, jangan buat lagi. Relax dulu, beri hilang dulu riak. Perasaan nak menunjuk ke orang tu buang dulu. Lepas tu baru mula balik. Baru dikira. Balik sana dia bayarlah ibadah kita yang ikhlas itu. Sikit pun dia bayar sebab ikhlas. Banyak lagi lah. Tu kena ingat tu. Ni Nabi kata ada kumpulan seperti itu. Minta doa kepada Allah jangan masuk dalam kumpulan itu. Sebab menyesal tak sudah. Menyesal yang tiada kesudahan. Menyesal di sini ya, di hari akhirat. Tu nak mari tadi tu dia mari perasaan berasa macam nak tunjuk, berhenti dulu, istighfar dulu. Lepas tu masuk niat molek-molek. Dalam hati aku mengaji kerana Allah. So pahala dia catat. Esok kita terimalah ganjaran pasal kita ikhlas. Kalau tak ikhlas tak ada. Tu kena ingat Habis. Ni untuk yang mengaji, hak mengajak pun sama. Mari jauh-jauh nak sampo, boleh sampo lah. Dia tak ada apa. Kalau kita ikhlas, sampo pun dapat. Betul tak? Pahala pun dapat. Kalau kita mari semata-mata nak sampo, boleh sampo tu je lah. Jarak perjalanan kita jauh tu tidak dibayar walaupun 1 sen pahala dia. Rugi tak? Rugi. Sebab yang kita terima sampo tu kita nak belanja. Habis Yang pahala tu kita nak ambil habuan dia di akhirat. Bayangkan, lagi jauh perjalanan kita, lagi banyak ganjaran pahala. Tapi dah tak ikhlas, sekupang pun dia tak bayar pahala. Menyesal lah masa tu. Setahun ni duk berulang pergi mengajak ni. Beribu kilometer. Ni cerita lah. Sekali kata riak pula. Sebulan ni, kereta saya ni pusing. Sebulan ni, tak dan sampai sebulan kena pergi servis. Kan biasa Melih sampai Melih kan. Melih tu sampai awal lagi, tak dan sebulan. Sebab jauh. Pergi tu, duduk daripada Pangkalan Hulu pergi Belakang Serai, paling jauh Sungkai, Manjung. Jalan pusing kat sana. Kalau kita pergi semata-mata sampo 1000 kilometer, dia tak bayar. Boleh sampo Kita nak sampo? Nak, bukan tak mau. Tapi hang nak sampo tu kan nak pahala. Kalau boleh dua-dua mau. Sebab kita maintenance kereta, kita nak bayar. Tapi kita nak bayar tu pahala. Kita dapat sampo, kita dapat pahala di sisi Allah. Bayangkan, banyak mana sehari kita berjalan 200-300 kilometer. 1 kilometer Allah Ta'ala bayar RM10. Kalau contoh duit lah RM10,
kali dengan 300 km sehari. Tak mau. Tu esok duduk syurga apa? Tingkat 6. Semua ada. Swimming pool pun ada. Kolam renang. Lepas tu ada air panas, air sejuk. Ni kita air sejuk, panas tak ada. Pasal kita buat sikit je. Nampak tak? Dia kelebihan masing-masing tu. Yang penting ikhlas. Yang tu masa tu. Tu kena azam tau. Buat apa pun ikhlas. Kan, tak kira lah pekerjaan tu orang tengok macam dunia, tapi hakikat dia akhirat. Kita duk masak, urus rumah tangga kan, orang perempuan. Tu kita ikhlas kerana Allah, dibayar pahala setiap benda yang kita buat dalam urusan rumah tangga. Bayangkan banyak mana. Duk main masak nasi dapat pahala. Basuh berak anak dapat pahala. Basuh berak tok laki. Ada basuh berak tok laki? Ada lah kalau tok laki tu tak sihat kan. Dia lah basuh berak. Ada orang perempuan sampai tahap tu. Main. Dia belah mak dia lagi. Mak dia pun tak sihat, dia jaga mak lagi. Bayangkan pahala banyak mana kalau dia ikhlas. Confirm masuk syurga. Sebab taat suami, taat Allah dan Rasul, nak pergi ke mana? Pergi ke syurga. Kemudian dia dapat ganjaran sebab ikhlas. Tu kena tanam azam ikhlas. Apa pun ikhlas dulu. Habis tu. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu ta'ala jannata adnin khalaqa fiha ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin summa qala laha takallamani faqalat qad aflahal mu'minuna salasan." 3 kali. Qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun. Tu salasan 3 kali. Summa qalat inni haramun ala kulli bakhilin wa munafikin wa mura'in. Ingat mulai ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melengkapi jannatu adnin. Makna setelah Allah Ta'ala mencipta jannatu adnin, sebahagian ulama kata jannatu adnin lah paling tinggi. Ada sebahagian ulama kata jannatu firdaus yang paling tinggi. Adnin ni bawah pada firdaus lah. Itu pendapat kalau firdaus tu paling tinggi. Tapi kalau pendapat kata jannatu adnin paling tinggi, bawah dia jannatu firdaus lah. Jannatu adnin ni hebat ni, jannatu adnin ni. Allah Ta'ala cipta siap dah jannatu adnin. Ada tak sekarang? Ada. Duduk di mana tu? Atas langit ke-7 tu, syurga. Berada, maujud dah sekarang. Bukan nak buat tu. Benda ni dah buat siap. Termasuk neraka. Syurga sudah ada, sudah wujud sekarang. Kalau buka dalam kitab Bahrul Mazi jilid 18, karangan Syekh Idris Al-Marbawi tu, dia kata syurga itu sudah wujud sekarang. Berada di atas langit yang ke-7. Di bawah arash. Arash, bawah arash tu syurga. Bawah syurga tu langit ke-7. Ada dah syurga tu. Dan salah satu syurga ni yang ada ni nama dia Jannatu Adnin. Jannatu Adnin. Tempat yang hebatlah Jannatu Adnin ni. Syurga yang paling tinggi ya. Level tinggi-tinggi ni. Level tinggi-tinggi ni dia bukan orang biasa-biasa lah. Orang hak power-power sikit, hak pangkat tinggi-tinggi sikit lah. Rasul kan, orang-orang apa, muqarrabin, semua dua atas lah. Orang yang level tinggi-tinggi ni Allah Ta'ala cipta Jannatu Adn dengan segala keindahan, kecantikan yang belum pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah tengok
Ni kecantikan ni. Sebab tu kalau ada sesuatu pemandangan yang cantik yang pernah dilihat, itu dunia, bukan syurga. Kita pergi ke luar negara melancong kan, baru lepas pencen cikgu dapatlah duit duty apa panggil? Duit itulah duit pencen benda apa? Duit khidmat kan. Kita duk khidmat lama dengan kerajaan, dia bagilah duit tu. Ada orang dapat banyak, ada orang dapat sikit, tengoklah. Dia balik sikit 100,000. Dapat duit, pilah melancong. Nak melancong ke mana? Takkan nak pergi Pangkor. Duduk di sini pergi Pangkor, leceh kan, pergi jauh lah sikit. Pergi mana? Thailand kan, pergi Thailand. Nak pergi mana Thailand ni? Tempat yang cantik lah pantai dia. Krabi ke Phuket ke apa ke, pergi pergi. Lawa cantik lah pantai dia, air hijau nampak. Biasa tengok tak? Biasa. Itu dunia. Hang ceritalah cantik lagu mana pun, kalau pernah dilihat, dunia. Kita tak tahu nak habaq ni, tapi cantik lah dunia. Nak cerita akhirat ni, dia tak pernah tengok. Lagu mana habaq? Nak pergi habaq kata, macam ni. Tu dunia. Mata tak pernah tengok kecantikan tu. Tu yang terpegun 20 tahun tu. Ada orang masuk syurga ni, dia bukan serenuk dah ni, dia tengok tu tenganga 20 tahun. Tengok apa? Bilik yang dia nak masuk duduk dalam rumah dia tu, dia tengok bilik tu 20 tahun nganga. Tahu nganga? Jangan nak buat nganga. Dia macam tercengang, terpegun tu. Lama mana? 20 tahun. Benda yang boleh menyebabkan kita terpegun 20 tahun ni, benda apa? Kalau kita tengok benda cantik pun di dunia ni, takkan sampai 20 tahun tengah. Habis kuat 5 minit. Habis kuat seminit 2 gitu lepas tu jadi biasa. Yang ni tak 20 tahun tak buat kerja apa. Bayangkan lawa tak mana benda yang ada dalam syurga. Jadi kita tak pernah tengok. Jadi bila benda tak pernah tengok, hikmah dia, jadi kita ni teruja. Kalau tempat saya dia panggil excited. Betul ya tak? Tempat saya dia sebut lagu tu, sebab saya dekat dengan Jerman. Excited. Dia macam teruja ni. Sebab tu hikmah Allah Ta'ala sembunyi kecantikan. Tak pernah cerita, mata tak pernah tengok. Jadi kita ni berasa, macam mana? Baru kita semangat nak masuk. Ini cerita, macam ni lah, macam hampir Pangkor. Tak ada apa. Sebab kita biasa. Ini hang memang tak biasa. Lagu mana? Dia mesti mari satu perasaan, macam mana ni? Mata tak pernah tengok. Tu, keindahan syurga ni, mata tidak pernah melihat. Ceritalah dunia cantik lagu mana pun, orang bisa tengok. Kita tak biasa, orang lain biasa. Sebab dia keindahan dunia. Akhirat ni siapa pun tak pernah tengok keindahan syurga. Satu. Nampak tak? Dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Mana-mana kecantikan syurga yang kita dengar di telinga, itu bukan hakikat dia lagi. Hakikat dia sebenar, telinga tak pernah dengar. Ni kita duk baca hadis, duk baca ayat Quran, cerita syurga ni hebat kan, air mengalir, sungai apa semua, itu untuk pengetahuan sahaja. Hakikat sebenar tak biasa dengar. Bayangkan, benda tak biasa tengok, benda tak biasa dengar. Yang duk cerita dalam Quran hadis, kita duk dengar je. Dengar tu bukan sebetul tu, bukan hakikat dia lagi, itu pengetahuan sahaja. Hakikat sebenar masuk esok lah. Dia kata sungai mengalir di bawah mahligai tu. Yang sebut dalam hadis ni, ada orang ni Allah Ta'ala bagi kat dia, kita pernah sebut dulu, sebuah rumah yang bentuk dia macam kubah masjid tu. Macam kubah masjid. Bukan kubah masjid, bentuk bulat, tapi dijadikan daripada mutiara. Mutiara pula bukan mutiara Sabah tau. Sebab mutiara Sabah ni semua orang mesti tengok, sebeli. Mutiara syurga, warna putih. Keluasan rumah yang bentuk kubah ni 60 batu.
60 batu. Makna kata 60 batu ni dekat-dekat sampai bawah 100 kilometer lebih rumah tu. Sebab orang buat jamak kosa 58 batu. Tak sampai 60, 91 kilometer. Bersamaan dengan 56 tu. Jarak. Kalau 60 batu 100 kilometer lebih ya. 100 kilometer lebih rumah hak bulat tu. Makna dia pintu masuk duduk di taman samudera ni, pintu keluar Tanjung Malim tu. Besar mana? Jarak 100 kilometer. Pergi Ipoh 80 lebih. Ipoh mari sini boleh jamak kosa kan? 80 lebih kalau duduk belah RPT tu. Hang kena pergi Sungai Sipok tu. Pintu keluar tu. Kena naik bas lah. Takkan nak jalan kaki di dapur pergi ke Sungai Sipok tu. Mampu suami duduk di ruang tamu, tetamu mai dia kata, tolong buat ayak Ustaz. Pakai tetamu tu balik, tetamu lain mari. Baru ayak tu siap. Pasal jarak dia jauh kan. Besar rumah tu. Semua kelengkapan yang ada dalam rumah tu sebut dalam hati tu. Tersedia siap dia untuk 40 tahun. Kelengkapan tu dah ada siap. Dinding rumah tu, mutiara tu, dinding tu diperbuat daripada emas dan perak. Emas ni pula bukan emas 916 tu. Kan emas ni ada 916, 999 kan. Ini emas syurga. Bukan emas tu. Tu nama saja sama. Hakikat sebenar emas syurga ni lebih hebat lagi. Kita tak bisa dengar. Tu dengar tu. Itu untuk pengetahuan saja. Hakikat sebenar rumah tu, bentuk dia hanya Allah yang mengetahui. Masuk siap tahu? Hebat tak mana Allah Ta'ala bagi tu. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar. Kemudian kata Allah lagi, tengok ni. Nabi sebut lagi. Dan tidak pernah tergerak di dalam hati khayal manusia. Tak pernah duk buat khayalan macam ni, tak berlaku. Kadang-kadang kita ni bila orang cerita rumah ni lawa, kita pun duk buat gambaran dalam hati lah. Mesti ada TV besar. Lepas tu sofa dia tu boleh gerak gitu. Kita boleh bayang lah benda tu. Kita khayalkan benda tu. Bila orang cerita ni rumah ni ataupun kawasan gunung ni cantik, kita boleh khayal lalu. Mesti ada pokok-pokok yang cantik. Kita khayal tau. Benda dalam syurga ni kita nak khayal pun tak boleh. Tak pernah terlintas. Lagu mana nak bak? Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tidak pernah terlintas di hati keindahan syurga itu. Lagu mana nak bak? Tak tahu nak bak. Jadi kita dengar ni, mesti best kan? Mesti dahsyat kan? Mestilah. Sebab syurga ni dia tak ada lekeh. Kalau ada benda lekeh, itu dunia, bukan syurga. Tu kita duk cerita dah. Dalam syurga ni tak ada berak-berak. Buat nak keberak ke, tak ada. Saya makan banyak, orang rasa nak cirik pula. Dia tak ada cirik tau. Sebab cirik-cirik ni benda kotor, benda cemar. Bila benda cemar, dalam syurga tak ada. Bayang tandah tak ada, bilik ayak tak ada. Orang dalam syurga ni dia benda molek, benda comel, benda kotor-kotor tak ada. Kan kadang-kadang rumah ni lawa, tengok tepi rumah air liur penuh, kahak. Standard lah tu. Dunia dia ada kahak manusia tu. Masuk syurga, kahak pun tak ada. Nak buang hingui, kadang-kadang berasa sesemua kan. Tembak macam tu ya. Orang lelaki dah. Dia pergi kat dinding, fiau kat dinding. Lepas tu bini tukang sapu. Tui. Lagi bini dia cuci. Tu dunia. Timah nak buat lagu mana? Dia suami jenis tu. Kan orang buang kahak ni buang dalam lubang tu, dia tui kat dinding.
Kan jam betul. Kan kita pula cuci. Dalam syurga tak ada. Sebab manusia yang nak buang kahak tu tak ada kahak tu. Manusia tu adalah dalam syurga. Tapi yang kena kahak hingus tak ada. Diri manusia tu tak ada hingus, tak ada kahak. Sebab benda tu cemar. Bukan haji. Hingus kalau kena baju, boleh pakai semayang? Boleh tak pakai semayang? Dia hingus keluar, dia lap kat baju. Penuh hingus. Hijau. Penuh baju. Sah tak kalau dia pakai semayang? Sah. Kahak kan kahak. Kahak hijau. Hijau. Bukan biru, hijau. Najis tak? Sah tak semayang? Seorang aja jawab. Halis semua tak sah tu. Sah ke tak sah? Sah. Sebab dia bukan najis. Dia cemar. Kotor. Geli-geleman. Aku geli aku. Semayang tepi maklum tu. Hingui penuh. Nak buat lagu mana maklum tu beringui. Tapi nak cerita cemar kan? Dalam syurga tak ada. Dalam syurga ni bersih. Taik telinga tak ada. Tubuh kita tu. Taik telinga tak ada, taik hidung tak ada, semua tak ada. Hingus semua tak ada. Bersih. Suci. Ahli syurga. Bila ahli syurga tu suci, rumah suci tak? Suci ya. Sebab tu rumah dia tak ada tandas. Di dunia ni buat rumah besar, tandas tak ada. Jam lah. Tak cukup syarat. Betul tak? Mesti ada tandas. Tak ada tandas, dia berak di ruang tamu nayo. Makna dia mestilah benda tu. Dalam syurga tak ada. Rumah yang besar kubah ni, tandas tak ada. Sebab tempat cemar tidak ada di dalam syurga. Bayangkan serenok tak serenok. Ni kadang-kadang rumah lawa kan, depan rumah sampah penuh. Pasal apa? Orang ambil kutip sampah tak mari ambil hari tu. Jam. Dalam syurga ni tak ada tukang kutip sampah. Sebab sampah tak ada. Bersih syurga ni. Sebab kita nak buat gambaran hakikat sebenar tak dapat. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tidak pernah terlintas di hati. Tu Jannatu Adnin. Hebat. Sungai mengalir ni tak payah cerita lah. Rumah ada sungai mengalir bawah rumah. Tu hari ni orang nak pergi saya orang ni bawa adik-beradik mai, depa nak mai jalan Ipoh mak kan. Sewa lah satu homestay. Tapi homestay tu ada kolam renang lah. Ada kolam dia buat cik tak besar mana lah. Kolam renang 850 semalam. 850 sewa 2 malam. Dia duduk situ ni kolam bakat ikan semua. Tu. Dia kata besar rumah ni. Selesa rumah ni. Selesa lah 800 setengah. Kan kalau RM8 RM5 mungkin tak selesa. Kan dah nama 800 lebih. Selesa lah kolam renang pun cukup. Tapi cerita kita tu nak suasana ada ayat apa semua. Ni bayang Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala maha mengetahui. Manusia ni suka lagu mana. Tambah orang Arab, dia suka ayat. Kan dalam kebun dia ada sungai mengalir. Tu Allah Ta'ala buat dalam syurga. Kebun ni sungai mengalir. Orang Arab kan dia kawasan kering kontang kan, kekurangan air. Bila dia dapat syurga macam tu, janji Allah ni, dia seronok lah. Kita pun kalau kebun ada ayat dalam tu, mahal tu. Buah pun elok, segar elok. Pasal dia cukup ayat kan. Syurga Allah Ta'ala buat air mengalir di bawah. Dan kita tak perlu bersusah payah nak pergi kutip buah ke apa, tak payah. Semua akan diuruskan oleh setengah riwayat kata setiap orang mukmin yang masuk ke dalam syurga yang pangkat dia paling bawah akan diberi khodam 80,000 orang. Khodam ni tukang buat kerja tau. 80,000 orang jadi khodam kita. Bayangkanlah jenuh bayar gaji weh. Kalau di dunia ni pekerja kita ada 80,000 orang, kaya kita. Kaya gila babi ya ni. Dalam syurga ni hak paling bawah orang masuk syurga 80,000 khodam. Khodam tu tukang jaga lah. Angkat ayat, kalau bahasa kita lah, angkat ayat, tuang ayat, gerak kita bangun. Tapi kita tak tidur lah sana. Dia buat kerja semua. Kita cuma duduk nganga relax je. Tak payah buat kerja apa. Semua akan diurus. Kita kan ahli syurga.
man besar kan, duduk atas kursi tu, duduk tengok movie je lah. Kalau di dunia ni duduk tengok TV, makanan orang mengangkat, orang gaji kan. Kita nak makan, pergi masak tak? Dia pun masak, dia pun main hantar kat kita. Cuma kita kena suap sendiri lah. Di dunia ni, di sana ada, kita nganga mulut je. Nganga mulut, dia suap. Kita pun telan. Lepas tu berasa nak nganga, dia pun boom. Nak cerita kata tak kena buat apa, sebab hang buat dah di dunia dulu susah. Jadi hang masuk syurga ni untuk bernikmat. Bila bernikmat tak perlu susah bayar. Makanan yang kita teringin tak pula cakap, tak perlu. Teringin nak makan ni lah, apa nama, musang king kena sebut di dunia ni. Bila sebut tok laki ada duit, dia pergi beli lah. Dia tak ada duit, dia kata pakai tak makan lah, mahal musang king. Saya pun ni kawan saya teringin nak masak musang king, dia duduk Ipoh. Dia teringin, dia kata ustaz boleh tak beli musang king kat saya? Saya teringin nak makan musang king Pekalau Ulu. Saya pun tanya kawan ni ada dusun, dia ada musang king hang. Dia kata baru duduk lurus tak? Boleh lah kalau ustaz nak, saya simpan. Ustaz nak berapa biji? Dia kata tak mau banyak nak 4 biji lah. Dia pun simpan 4 biji. Tahu berapa dik? 400 RM400 2 kuliah 400 RM. Saya kata mampu. Kau ingat kulit pun kena tokak sekali buang kulit rugi mampu ingat kulit pun merebus kata mahal nak mampu. Tapi dah orang suruh beli, kita beli tak? Baik kawan tu. Tahu dapat apa? Sebiji dia belah dapat 4 ulas. Allah, 4 ulas sebiji tu kali dengan 200 berbaloi tak? Seulas tu berapa duit tu? Kalau kata sebiji tu dapatlah 14 ulas kali 15, boleh gagah 4 ulas. Saya kata hang makan dengan biji-biji sekali tak? Dia kata boleh makan dengan biji. Makan mahal, kokak biji-biji sekali. Tu dia. Tu dunia tak? Keinginan kita tu nak sesuatu di dunia belum tentu kita dapat kalau kita tak ada fulus. Betul tak? Ada duit baru kita dapat. Di sana Nuhan tak perlu bercakap. Aku naklah makan dia. Tak payah cakap. Hati kita ni terdetik. Teringin sungguhlah. Terdetik di hati. Teringat, boleh makan musang king. Terus ada depan kita musang king. Tu dalam syurga. Apa yang kita terdetik hadir di depan kita. Dan siap dah koyak, semua siap. Hang tak payah duk koyak duri tu. Dah siap hidang depan hang, ngap saja. Cerita syurga tu. Apa yang kita terdetik dapat terus. Mungkin di dunia ni banyaklah benda yang kita terdetik di hati kan. Tapi tak semua kita dapat. Betul tak? Ni teringin lah nak makan apa? Sate rusa. Mana ada? Tu kena pergi cari jauh. Tu pun kalau jumpa, yang banyak jumpa ni sate bewak lah. Rusa tak jumpa. Jadi susah lah. Dalam syurga ni yang sebut je. Ingat saja nak apa? Mak, adik. Sebab dia tak ada haram, dia tak ada apa dah. Semua nikmat. Hebat Allah Ta'ala bagi. Tu syurga. Jangan main-main. Ni dia kata. Kemudian bila Allah Ta'ala dah tunjuk semua tu, maka Allah menyuruhnya Jannatu Adnin itu supaya berkata-kata. Allah Ta'ala izinkan Jannatu Adnin ini bercakap. Maka syurga itu berkata, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman atau percaya. Sungguh beruntunglah orang beriman, yakni orang yang mempercayai Allah, kitab, Rasul semua tu lah. Orang yang percaya dengan rukun iman. Dia kata beruntunglah siapa dia jadi orang mukmin. Beruntunglah siapa jadi orang mukmin. Sebab tu kalau orang mengaji bahasa Arab kan, huruf qad tu, qad tu kita baca tu. Qad aflahal mu'minun. Qad ni dia ada banyak makna. Salah satu makna dia sungguh. Sungguh tu satu makna. Makna yang kedua, dia boleh makna gini, kadang-kadang.
Qad dengan makna kadang-kadang, boleh jadi. Qad dengan makna hampir, boleh jadi. Qad dengan makna hampir-hampir. Tu orang qomat. Qad qamatis solah. Betul? Qad qamatis solah. Terjemah apa? Nak terjemah sungguh tak betul. Mesti terjemah hampir-hampir didirikan semayang. Tak semayang lagi yang qomat tu. Jadi semayang tu bila? Habis qomat lah. Jadi qad yang sesuai makna qad qamatis solah tu, sesuai makna apa? Hampir-hampir didirikan semayang. Nampak tak? Jadi qad di sini dia masuk kepada fi'il madhi ni. Kalau mengaji bahasa Arab, makna yang paling sesuai bila qad masuk pada fi'il madhi, dia makna sungguh. Dipanggil tahqiq. Sungguh. Itu dia kata, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Betul ke orang beriman untung? Sungguh. Qad tu lah. Nak habaq sungguh ni, bukan main-main tu. Confirm orang beriman ni beruntung. Siapa kata? Syurga kata. Syurga Jannatul Adnin kata, untunglah orang-orang beriman ni sungguh. Kata. Kemudian dia kata apa lagi? 3 kali tu. Inni haramun, tu hak dia sebut tu. Inni haramun ala kulli bakhilin wa munafiqin wa mura'in. Dia jawab lagi, dia kata, saya ni ganti nama syurga Jannatul Adnin. Jannatul Adnin, saya ni haram untuk dimasuki. Saya ni haram untuk dimasuki. Mana geng ni tak boleh masuk saya. Oleh tiap-tiap orang yang bakhil. Nampak? Siapa-siapa yang ada sifat bakhil, dia tak boleh masuk Jannatul Adnin. Bakhil ni, bakhil benda wajib, bukan wakil benda sunat tau. Bakhil benda wajib, zakat. Nampak tak? Zakat kan benda wajib. Sedekah ni dia bukan wajib kan. Kalau buat dapat pahala, tak buat rugi je. Tak bayar zakat masuk neraka. Bila masuk neraka tak masuk Jannatul Adnin. Jadi orang yang bakhil ni tak akan dapat masuk syurga. Tapi kalau dia nama Haji Bakhil, nama dia Haji Bakhil bin Haji Kedeku, agak-agak masuk juga. Nama dia Haji Bakhil. Kena tengok lah nama bakhil dan dia bakhil semua lah. Dia tak bayar zakat lah. Tak bayar, terjun lah. Ni nama apa? Nama Dermawan bin Sedekah. Nama dia Dermawan bin Sedekah. Tapi tak pernah bayar zakat, masuk neraka walaupun nama Dermawan. Sebab tu bab sedekah ni jangan kedekut. Tu kita duk latih buat bagi benda sunat tu, supaya bila mari benda wajib kita tak kedekut. Tu kita duk bagi sunat bulan tabung RM1, RM2 kan. Kita duk buat latihan tu supaya bila kena bayar benda yang wajib kita tak jadi kedekut bakhil. Sebab Jannatul Adnin orang bakhil tak boleh masuk. Haram tu. Tu yang pertama. Dan orang munafik, tu pun haram masuk. Orang munafik, orang yang zahir dia bagi nampak dia Islam tapi hakikat dia kafir. Dia menzahirkan Islam tapi dia menyembunyikan kufur. Tu munafik. Nak kenal munafik mudahnya. Bila bercakap bohong, bila berjanji mungkir janji, bila diberi amanah khianat. Ada 3 sifat ni munafik. Boleh panggil orang tu munafik. Sebab Nabi kata ayatul munafiki salasun. Tanda munafik 3. Apabila bercakap bohong, apabila berjanji mungkir janji, apabila diberi amanah khianat. Ada 3 sifat ni munafik originalnya. Tapi dia ada satu je, cakap bohong. Dia bersifat munafik, bukan munafik. Sifat dia munafik ada kat dia. Tapi kalau ada 3 sifat ni, confirm munafik. Bila confirm, Jannatul Adnin kata, hang tak boleh masuk. Sebab aku tak benarkan orang yang munafik masuk. Haram. Dan yang ketiga, orang yang berbuat riak. Berat. Aku haram juga atas orang yang buat amalan ni riak. Nak menunjuk. Riak
nak beri orang tengok pandang amalan dia. Kata Jannatu Adnin, aku haramkan syurga itu atas orang yang riak. Buat amalan supaya dilihat oleh manusia. Buat amalan supaya dipuji oleh manusia. Buat amalan supaya dapat pangkat kedudukan tinggi di dunia. Itu semua riak lah. Jangan riak. Buang sifat riak ni. Pasal kita nak Jannatu Adnin. Bila nak Jannatu Adnin, jangan ada riak dalam hati. Kena belajar sifat-sifat mahmudah supaya sifat mazmumah tidak bersarang. Itu bila mengaji sifat mahmudah, dia kena mengaji sifat mazmumah. Buang yang mazmumah, ambil mahmudah, ganti tempat tu. Riak. Riak ni sifat mazmumah. Lawan riak, ikhlas. Kena ambil ikhlas tu, letak, buang riak. Sebab dia tak hidup sekali. Mazmumah dengan mahmudah ni dia tak sekali. Mazmumah ni dicaci, mahmudah dipuji. Buang yang dicaci, ambil yang dipuji. Apa dia? Ikhlas. Habis tu. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berkata, tanda orang yang riak itu 4. Jadi kita berhenti tuan-tuan. Pasal 6.30 lagi tak ada nak masuk buka besar apa lagi. Jadi kita berhenti ya. Jadi kita sambung insya-Allah bulan depan kalau dia kena hari biasa. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala wa tarfi'na warzuqna rabbi faman nabiyyin mursalin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Sama.